Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Amar Hamdi bin Mat Nizam daripada IPG Kejuaraan kelas PIM 2 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama yang ingin saya ajukan kepada cikgu rasanya iaitu Tuan berkongsi dengan kami latar belakang Tuan termasuk kehidupan awal pendidikan dan perjalanan pendidikan yang membawa Tuan menjadi seorang ila siratal mustaqim wa alihi wa sahbihi wa man qadrihi wa azim. Terima kasih kepada semua. Pendidikan awal pendidikan. Jadi alhamdulillah saya Muhammad Saleh dari Besut Terengganu. Awal Besut. Jadi berasal dari Besut Terengganu. Pendidikan awal di SK Pasir Aka atau sekolah rendah. Mungkin saya tak pastilah yang bersekolah di Terengganu. Di Terengganu ni sekolah rendah masa dah jadi Terengganu ni dia ada sekolah rendah yang ada asrama. Kemudian base dia masih lagi USR 5G. Belum nanti lagi masih ada USR. Lepas USR alhamdulillah dapat 5G dan terus menyambut pengajian di Sekolah Menengah Sains Tunku Muhammad Faris Petra. Agak-agak kat mana? Pernah dengar Faris Petra? Pasir Putih. Pasir Putih. Kalau cuba dekat Kelantan. Jadi saya di sekolah menengah saya ada bola dan ada di asrama daripada tingkatan 1. Habis SPM saya terus ke UTM sekolah. Proses matrikulasi. Proses wujudnya matrikulasi. Jadi sebahagian rakan-rakan saya ke matrikulasi dan pada masa itu saya ingin matrikulasi terus UTM sekolah. Maksudnya saya masuk matrikulasi di UTM setahun, terus menyambut pengajian di UTM.
tahun 2005 saya sempat keluar kerja sebagai teknik di Podoyo. Podoyo ni kilang buat Tetris HP. Kilang Singapura under HP. HP kemudian dia buat Tetris lah. HP ni pengeluar printer. Jadi di bangga dengan mengada kekuatan tinggi mulai mengada kekuatan tinggi maksudnya daripada universiti dan bukan Johor bukan sekolah masuk kerja pun dekat Johor juga. Kemudian masa tu tujuh boleh mohon untuk jadi. Jadi pada masa tu saya kerja dah 3 hari kerja 4 hari cuti. Dan ni saya jam kerja 3 hari kerja 4 hari cuti. Cuma jadi isunya bila kerja hari Jumaat. Jadi masalah bila kita jaga line dekat silang tu dia kena bergilir. Jumaat maksudnya Jumaat ni bisa Jumaat sampai Jumaat. Jadi isu lah. Pada masa tu yang partner saya tu dia India. Jadi saya dapat keluar dari sampai nak keluar cipinang
belajar muridnya dah pandai. Kemanisan tu bila kita lihat murid kita tu dia berubah daripada orang lain. Cuma sekarang tak ada lagi lah ABCD ni. Cuma kita sekarang ni mungkin lebih kepada lihat kita dapat merasai murid kita berjaya bagi tiga bahasa, tiga antarabangsa. Itu satu lah. Yang kedua, kita jadi orang. Saya dah ada anak dah ada cikgu, bahkan jadi cikgu matematik lah maksudnya. Pendidikan yang kita bagi menjadi macam sumber inspirasi efektif. Ubah biasa-biasa maksudnya dia ubah dan dia pun jadi satu orang yang sanggup untuk mendidik pelajar lain. Dan baru sekarang pada bila kita nampak daripada sudut yang lain, iaitu macam mana hari ini satu perjuangan pendidikan nak bantu anak-anak dari sekolah ada. Selama ini kementerian lain ni dia kata anak yang baik bagi cerdik. Dapat kedudukan besar. Hal tujuan murid kita ni dia tak tahu mana. Sebenarnya ni ada tujuan dia masih tak tahu ke mana. Dan alhamdulillah sekarang kita fokus macam mana nak wujudkan pelajar-pelajar yang ada akhlak yang baik. Macam mana adab dia dengan cikgu, adab dia dengan rumah. Dan itu jadi satu perjuangan. Dan bila jadi satu perjuangan yang mendorong kejayaan ni, yang penting ikhlas dalam perjuangan sebagai pendidik. Saya rasa jawab insyaAllah. Saya jawab sampai sini. Sampai tak selesai. Saya cikgu untuk jawapan. Okey, seterusnya. Saya juga mengajukan soalan kepada cikgu. Apakah perasaan pengajaran bagi cikgu atau cikgu ketika mengajar murid sebelum jadi pentadbir? Terima kasih. Dia akan terfalsafah. Pastilah jadi falsafah kata. Macam mana nak kita ini kita ngajar kita nak murid kita jadi ada peningkatan. Maksudnya dengan kita nak silibus kan, kita nak ajar murid kita jadi macam mana kita hari ni bila kita masuk kelas tak kira 11 ke 15 ke. Jadi prinsip kita bukan mengajar sebagai jawab saya sebagai cikgu saya mengajar saya sampaikan ilmu dalam hadis. Tak, saya fikir sebenarnya belajar saya ni bukan setakat sebab tu kadang-kadang masa kelas kita tanya dia supaya kita kena pegang bila murid kita baik yang lain pun makin jelas. Ada banyak yang sembahyang. Kadang-kadang kita kena tanya dia baca Quran. Kalau itu dia baik, sembahyang dia boleh jaga, Quran dia boleh jaga, yang lain kerja senang. Itu basic saya pegang. Kalau sembahyang masih belum cukup, kita pun ada masalah. Kita bantu murid kita, pemahaman lagi di depan dia, kita
kadang-kadang darjah 5 pun ada yang tak boleh baca. Ada senang. Jadi kita check Sebenarnya tak cukup. Dia buat. kan. Jadi, Basic saya senang je. Agama jaga. Ni pribadi lah, ni pribadi. Tak ada dalam apa? Falsafah pendidikan Malaysia. kalau saya Anak murid kita dia jaga agama, ialah sesat. Ialah dia akan jaga akhlak dia, dia akan jaga adab dia, dia akan jaga. Boleh dikatakan semua benda lah dia akan jaga. kerja rumah dia akan jaga. Yang kedua, dia bagi signifikan tekanan kepada adab dengan ibadah. Murid kita Kalau dia baik dengan ibu bapa dia, dia jaga akhlak dia dengan ibu bapa dia. InsyaAllah jadi kita kena jaga kedua yang ni. saya jaga bukan tengok perkara ni pada tuan kena majlis kena bagi peringatan. Kanan-kanan akan mudah-mudahan. InsyaAllah kalau kita boleh jaga perkara ni, kita akan lihat perubahan yang besar buat kat mana pun kita Belajar tak kisahlah. Dia kena hantar sahabat-sahabat. Kalau terbalik ke negara sendiri, negara sendiri pun adalah perhatian untuk dijaga perkara ni. Dalam prinsip saya pegang, mudah-mudahan dapat inspirasi lah bakat-bakat cikgu ni. Tanya dia kena teruskan. Okey. Boleh sikit pengajaran kita semua. Teruskan lagi dengan soalan yang keempat. Iaitu amal ni. Jadi tuan, kami ni sebagai calon guru yang bakal menjadi guru ni, inginkan sedikit inspirasi daripada tuan. Jadi boleh tak kalau saya sendiri hendak bertanya soalan sepanjang tuan dalam bidang perguruan ini, adakah terdapat pengalaman atau peristiwa yang memberikan kesan mendalam kepada tuan sendiri? Okey, terima kasih. Inspirasi dalam kerjaya. Jadi ada sebut juga. Jadi saya ada sebut satunya yang memberi inspirasi ni murid kita lah yang beri inspirasi pada kita. Yang saya contoh tadi tadi pula. ada seorang murid saya tu memang dia dah tahun lepas saya Dia datang jumpa, dia beritahu dia dah jadi cikgu matematik. Dan kita ni hasil tu bukannya kita dihati. Hasil yang kita ayahkan. hasil Sebenarnya dalam pendidikan ni, bila anak murid kita tu jadi orang yang agam. saya macam ni, biasa lah. Anak saya ni, pelajar-pelajar yang cemerlang ni, yang pandai, dia fikir dia Dengan orang cikgu-cikgu dia pun dia ada sikit lemah. Semua dia nak pandai ni, dia nak tegur cikgu dia pada malu-malu. Selalu yang tegur kita siapa? Baca Cuma kan? Yang nak baca pun tak pandai. jadi bila saya ada beberapa pelajar yang pandai, tapi dia boleh Jaga PA. Maksudnya hubungan dia dengan cikgu dia boleh jadi orang yang jumpa cikgu dia bertegur. Itu salah satu perkara yang menginspirasikan saya. maksudnya pendidikan tu berjaya. Perubahan. Kalau merasakan Tengok banyak dalam kawan-kawan kita yang kata apa? Tidak genius. Dia PA dia maksudnya dia bukannya tak nak cakap, tapi dia fikir 3 kali. nak tegur cikgu dia tu. Nak cikgu dia tu jumpa kat pasal. Dia nak cakap dengan cikgu dia tu dia fikir 2 kali. Dia tak sama dengan budak yang keluar hujung. Dia tengok tu je. Kan? Jadi sangat menginspirasi. Hari ni
Saya nak dapatlah beberapa pelajar. Dia pandai dan dia bagus. Dia boleh tegur cikgu dia. Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, saya buat sebelum orang lain bersimpan. kalau perasan dulu ada frog VLE. Pernah frog VLE? Bila frog VLE keluar tu, Saya orang yang pertama dalam negeri Johor yang mohon dan berjaya dapatkan bilik frog VLE. Dia ada frog VLE classroom. Dapat peruntukan satu bilik dengan perabot apa semua tu. Jadi dekat Muar, sekolah saya usahakan saya dapat yang pertama. Jadi dalam pendidikan ni, dia akan sentiasa ada perkembangan. Catatan macam saya, ada 5. Kita nak kesan panjang, bila benda tu keluar, kita juga kena tahu. Dan bila kita berjaya saja, kejayaan tu dia akan kekal. Pailah dan tempoh masing lah. Berbanding dengan orang yang dah, contohlah ada 5 tu dah dekat 5 tahun. Sekarang baru kita nak mencapai kejayaan, dia macam narasi lah. Kalau nak rasa best, keluar je benda baru, kita orang yang first. Be the first. So, kejayaan tu akan disupport-support. Lagi benda tu adalah nak kita. Kan? So, mungkin ini yang saya buat lah. Setiap sekolah, bila ada 4 sekolah kan, setiap sekolah yang saya pergi, saya akan pastikan saya dapat siapkan bilik. Sekolah yang pertama saya siapkan satu aras daripada bilik frog VLE, bilik ICT, satu aras dari aras bilik komputer, bilik ICT, bilik frog VLE. Atau kita jadi convert sekolah kecil bilik tak ada, saya buat gabungan SS dengan bilik komputer. Kompas tu bilik komputer dan pusat sumber sekolah. Ya, siapa semua jadilah bilik tu. 2 tahun pindah. Sekolah yang ketiga saya buat hub microbit. Ini Ustaz kan? AI ni macam bukan Islam. Mungkin kawan-kawan yang dia buat yang ambil microbit. ITC saya bangunkan bilik hub microbit. So saya siapkan bilik tu semua, dah siap, ni pindah. Sekarang sekolah keempat, masuk je saya terus plan. Dia bagi tahu dah guru nak buat hub digital maker. Setakat ni dah lah 3 sekolah saya dapat selesai baru pindah. Ni sekolah keempat, saya tengah buat 2 bilik digital maker hub. Satu apa tu classroom, dia 2 bilik. Sebelah tu bilik hub robotik, bilik robotik. Tu kita panggil digital hub digital maker. Maksudnya selain daripada kita mengajar, selain daripada mengajar, kita kena ada target. Mengajar tu memang dah tugas kita lah, tugas hakiki. Tapi kita kena ada kelainan apa. Maksudnya bagaimana pun orang tahu, orang Cikgu Saleh ni memang dia akan permak kita lah. Jadi kita nak menginspirasikan diri kita ataupun nak bagi kesan kepada diri kita, bukan kita. Bila orang lain bagi tahu, oh cikgu bagus, dia akan bagi kesan dalam kehidupan kita ni bukan saya bagus, tak jadi. Bila orang di sekeliling kita, cikgu-cikgu di sekitar kita kata kita bagus, kita buat sesuatu dan kita bagi manfaat sesuatu kepada orang lain. Jadi saya suka lah generasi muda, cikgu-cikgu muda. Tenaga banyak lagi, power, fikir tengah bagus lagi kan. Fikirkan sesuatu dan jangan ambil banyak. Ada satu benda yang kita buat dan kita fokus. Jangan semua benda nak buat nanti tak terbuat. Boleh lihatlah daripada sekarang sebelum masuk
ke pendidikan kan. Kita tengok apa kemahiran yang kita ada dan kita fokus. Macam seorang ustaz, kalau perasan lah, kalau Johor dia ada ni satu orang ustaz lah, dia yang fokus dia. Jadi kita kena ada kepakaran kita lah. Kalau masuk dalam pendidikan ni kena ada satu kepakaran yang kita ada, yang tak ada pada orang lain. Benda tu tak boleh cari, memang penting kan. So fokus, kepakaran yang kita ada tu tambah baik, sampai dia jadi satu nilai lah yang akan memotivasikan sepanjang kita dalam pendidikan, insyaAllah. Itu saja dulu saya kongsi, mungkin lain kali boleh cerita lagi. Saya kembalikan kepada pengacara majlis, insyaAllah. Okey. Sangat ringkas padat dan tepat lah. Okey. Ada dua lagi extra soalan lah. Okey. Bagi saya serahkan kepada Pak Ais untuk soalan yang kelima. Dan ada satu lagi soalan yang berbaki. Cikgu Salim jaga lagi ke? Boleh tanya? Boleh. Okey. Baik. Soalan seterusnya. Apakah pendapat cikgu tentang falsafah pendidikan kebangsaan? Dan bagaimanakah falsafah pendidikan kebangsaan tersebut mempengaruhi falsafah dan amalan pengajaran cikgu semasa mengajar? Okey. Bab falsafah ni kan. Kita tengok falsafah ni, tengok tu lah Jerry lah. Jasmani, rohani. Tapi saya fokus laluan dia tu bukan jasmani dulu lah, rohani dulu. Falsafah tu dah konflik cantik lah. Jasmani, emosi, kan, rohani, intelek, sosial. Jeris tu dah konflik. Tapi laluan kita nak, dia memang akan memberi kesan bila kita perhatikan betul-betul. Memang kita kena memahami ya. Walaupun falsafah pendidikan negara kebangsaan tu dia simple je kan, dalam satu perenggan je. Ambillah masa, baca, fahamkan apa yang ada dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Sebab yang buat tu bukan sebarang orang lah. Profesor-profesor, orang yang memang pakar di dalam bidang pendidikan. Jadi kita kena memahami, kita dulu kena faham, sebab kita nak sampaikan kepada anak didik kita. Kita bukan sampaikan saja, kita nak falsafah pendidikan kebangsaan tu dia sampai kepada murid kita. Jadi dia sangat memberi kesan bila kita faham. Bila kita sebagai pendidik, kita faham falsafah pendidikan kebangsaan, so banyak perkara yang kita selesailah. Senang kata, dia sangat membantu dari segi membentuk sikap kita lah. Sebenarnya cikgu-cikgu ni dah terpilih. Dia telah melalui proses yang panjang, kan? Kita dulu, kan, lulus temuduga, kan? Dah temuduga, belajar pula sebagai pendidik, kan? Sampailah habis, dah habis masuk sekolah, ada kursus lagi. Kena panggil dia kursus guru muda, kursus guru baru, macam-macam kursus. Pokok pangkalnya dekat mana? Dekat falsafah pendidikan kebangsaan. Jadi maksudnya tadi, orang yang terpilih jadi cikgu ni dah terpilih lah. Dia memang dah dipilih. Tetapi environment, persekitaran tu kadang-kadang mempengaruhi kita. Kadang-kadang kita sampai mungkin dalam environment yang orang kata apa? Zone selesa. Santai-santai je kan. Jadi dekat mana? Kalau kita betul dekat falsafah pendidikan kebangsaan yang kita fahami, yang kita hayati, dia akan, kita tu boleh maintain dalam keadaan zon selesa tu, kita boleh jadi orang yang
bukan berada di zon selesa. Kita orang yang berusaha untuk berbuat sesuatu yang lebih baik. Tapi kalau kita tak mantap, ya kita sekadar-sekadar tahu gitu je lah, kan? Biasanya kata kita khuatiri lah, itu yang terpengaruh dengan suasana. Jadi kena fahami, ada tempoh proses belajar ni, duduk bincang dengan kawan-kawan kan. Okay? So dia akan memang mempengaruhi diri kita lah, sebab kalau kita tak nampak ada tuju, kita mengajar ni, kita nak jadi pendidik ni, adakah kita jadi pendidik ataupun kita cuma tukang cakap, kan? Masuk kelas jadi tukang cakap. Hari ni syllabus ni mesti habis, profesor habis. Dapat A, sebab apa? Habis syllabus mengajar. Tak faham ke jadi kena jagalah. Jadi kat mana? Balik sini lah, balik dekat falsafah pendidikan kebangsaan. Di sini kena betul-betul mantap supaya kita boleh konsisten. Boleh konsisten. Memang cabaran mula-mula mengajar mungkin berapi kan 10 tahun bakat dia tak pasti ke mana kan, sama ada hilang dibuang angin ke kan. Jadi kita kena buat kat sini lah. Kemudian cari circle yang baik lah. Kat mana pun kita dihantar mengajar, carilah circle yang baik. Saya di luar saya tubuhkan squad ICT daerah Muar. Saya buka dan saya jemput cikgu-cikgu secara sukarela. Dia tak ada pendaftaran ke mana-mana. Bukan ditubuhkan oleh PPD, saya tubuhkan squad ICT daerah Muar. Sukarela. So, saya buka siapa-siapa cikgu yang sanggup sukarela, boleh bersama saya. Jadi kita buatlah program, buat webinar apa semua. Masa PTP berterusan webinar kita buat. Jadi sukarela, bukan paksa rela. Sukarela. Jadi tertumbuhlah satu tim yang boleh buat apa sahaja aktiviti untuk ICT. Dalam daerah Muar kita ada satu tim, apa saja. Nak apa robotik kita boleh ajar. Nak belajar programming kita boleh ajar. Nak belajar matematik kita boleh ajar. Nak belajar buat video kita boleh ajar. So dalam tim tu ada kepakaran masing-masing lah. Dalam tim saya ada yang 2 tahun betul-betul menang digital storytelling dekat kebangsaan. So dalam tim kita akan ada orang yang hebat. Sebab apa? Sukarela. Mungkin kalau pendidikan agama Islam lagi baik kalau boleh buat kan. Ada satu tim yang sukarela. Itu lagi mahal lah. Itu ICT tu titisan je. Kalau pendidikan Islam ni mantap lah kalau boleh buat kan. Sebab apa? Skop tu memang dah sangat baik kan. Jadi mungkin lah, insyaAllah mudah-mudahan saya cerita ni mudah-mudahan wujudlah lagi banyak kawan juga lagi guru sanggup buat kerja secara sukarela. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Okey. Dan soalan yang terakhir, saya serahkan kepada Adham. Terima kasih Cikgu Azim. Jadi soalan yang terakhir untuk Cikgu Muhammad Saleh. Soalan ni, boleh tak Cikgu bagi nasihat ataupun pesanan kepada kami sebagai bakal pendidik? Terima kasih Alam. Depan saya ni ustaz. Saya berkongsi lah, bukan nasihat lah, berkongsi Jadi saya kongsi lah beberapa perkara. Bila jadi pendidik ni kita nampak kan. Pertama sekali kena ikhlas lah. Itu nombor 1 lah. Ikhlas ni yang akan jaga kita sampailah kita kalau ikut. Ni baru nak mula kan, baru nak mula sebagai pendidik. Masa lama sampai umur 60, ikhlas ni yang boleh maintain dengan kita. Maksudnya kita daripada awal kita semangat buat kerja dan sebagainya, sampailah kita
Sebab saya jumpa ramai cikgu-cikgu yang ada sekolah saya ni bulan 12 ni pencen, tapi masih bekerja dengan komitmen. Usaha saya nak pencen bulan 1, 2 bulan 1, tapi masih komitmen kerja. Macam mana komitmen tu boleh datang? Ikhlas. Jadi daripada sekarang tanam keikhlasan. Kita buat kerja ni ikhlas. Tak ada mengharapkan ganjaran apa-apa. Semata-mata kerana Allah. Dia kena sentiasa lah, maksudnya kena betulkan niat tu. Kan? Itu paling penting sekali lah. Yang kedua, kita kena bersedia dengan cabaran. Cabaran cikgu sekarang dengan masa saya mula bertugas dulu tak sama. Sebab pertama environment lah, persekitaran. Persekitaran hari ni tanpa sempadan. Jadi kadang-kadang perangai tingkah laku anak murid kita pun luar sempadan. Jadi kita kena bersedia dengan cabaran. Termasuk juga kekangan yang kita ada lah. Murid-murid dah tak boleh digotan dengan peraturan-peraturan yang agak sensitif lah kalau sebut kan. Jeling tak boleh, saya tak boleh sebut. Tapi maksudnya kita kena bijak. Kita berada di tengah-tengah sempadan antara cabaran yang sedia ada daripada murid tadi itu, yang dia dah terdedahkan macam-macam. Walaupun sama ada sekolah rendah, sekolah menengah lagi lah. Sekolah rendah pun dah macam-macam. Dengan kita nak jaga tu. Jadi kita kena bersedia dengan cabaran. Lagi-lagi cikgu yang akan mula mungkin tahun 2 tahun lagi ke, 1 tahun, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Lebih besar cabaran dari sudut tu lah. Jadi kita kena bersedia dengan kemahiran. Macam mana nak tackle murid tadi, macam mana nak tackle ibu bapa. Sekarang zaman ada hal je, telefon KPM nak saman kan, macam mana nak handle. So perlu kepada kemahiran yang tak ada dalam silibus. Rasa tak ada, saya rasa lah, tapi tak tahulah kalau silibus sekarang untuk cikgu-cikgu ada, tapi saya rasa tak ada. Jadi dia akan matangkan diri kita tu dengan pengalaman. Jadi kita kena bersedia lah. Jadi ambillah peluang masa tengah belajar ni dengan tambahkan kita panggil soft skill. Kemahiran yang memang tak ada dalam buku lah, tak ada dalam silibus. Kemahiran counselling ke tak ada. Dalam silibus tak ada, okey. So carilah. Dan yang ketiga, jadilah kita peneraju dalam ICT. Segala kepakaran ICT tu tak perlu ambil semua, ambil satu pun tak apa. Contoh saya nak fokus, saya pakar Microsoft, ambillah satu. Ataupun saya nak mahir Google, ambillah Google Education, certificate, Google Certificate, GCE, Google Educator Certificate, level 1, level 2, ambil. Fokus satu je. Semua sekali memang tak dapat lah. Fokus satu. Kalau kita nak Apple lah. Maknanya ICT ni bukan semua, tapi kita ambil lah satu yang kita fokus. Kalau daripada sekarang ke sampai kita nak mengajar ni ada 2 tahun, banyak boleh belajar tu 2 tahun. Kan? So decide lah, pilih lah. ICT ni tak perlu semua, pilih satu. Nanti bila kita masuk lapangan, kita gabunglah kemahiran kita tu dengan cikgu lain. Mungkin cikgu ni. Kemudian aplikasi luar lah. Contoh, Quizzes ke, dia ada banyak kan. Kahoot ada, Quizzes ada, tu ada, ni ada, ambil satu je. Tapi kita pakar. Kalau saya Quizzes lah. Kalau Quizzes, maksudnya orang tanya apa pun kita boleh jawab. Sebab dalam delima tu banyak, terlalu banyak. Jadi pilih satu je. Tapi kita jadi pakar. Kita mahir. Orang tanya kita boleh jawab. Sampai level tu, selesai lah. Tu nasihat. Perkongsian lah, bukan nasihat. Perkongsian. Pada saya, kalau kita boleh sampai level tu, selesai lah masalah kita. Kita je masalah dia bukan apa. Bila kita jadi tempat rujuk,
Kalau contoh di MUA, orang PPD MUA akan tengok kita. Kat mana pun cikgu-cikgu nanti akan diposting. Bila kita jadi tukar rujuk, kan, di peringkat PPD dah tak perlu tengok sampai JPN. Orang PPD akan tengok kita. Jadi kelebihan, kemudahan, tawaran, peluang dia akan bagi pada kita. Dia akan tanya kita dulu. Hello Cikgu Saleh, ini ada peluang ni. Tu. Bukan kita jadi orang tak semua benda kita tahu. Kita kena ada satu kepakaran. So pilihlah. Sekarang ada tempoh 2 tahun ke setahun lagi ke ni, tingkatkan kemahiran bidang tu. Kepakaran kat situ. Okay. Lepas tu bagi peluang pada diri kita lah. Macam sekarang besok saya kena handle khusus untuk guru-guru RBT 2 hari. Dia kerja tambahan. Maksudnya kerja tu bukan kerja hakiki kita. Jadi bila banyak kerja-kerja tambahan, kita kena pandai-pandai lah bagikan masa. Kena keluarga. So, maksudnya kita kena pandai arrange masa kita. Sebab kalau orang kata cikgu ni tak ada kerja, memang kerja cikgu tak habis-habis. Jadi susun masa ni, belajar susun masa, atur masa. Daripada sekarang lah, daripada masa belajar ni dah belajar. Kalau boleh ada jadual, buatlah jadual. Belajar berjadual. Kalau kita tak ada jadual, memang cabaran lah. Sebab apa, dia ada banyak. Kerja hakiki tu dah banyak. Tapi kerja-kerja luar. Khusus, bengkel, kena buat bengkel, buat soalan, panggil bengkel soalan. Kan? Dengan keadaan akhir-akhir ni lah, faktor cuaca, macam hari tu cuaca panas, tak boleh buat. Sekarang semua aktiviti, jadi bila dah boleh buat, berkelompok dah satu masa. Sangat baik. Jadi kalau kita pandai susun jadual, berjadual, insyaAllah. Kalau tak, kita akan pening lah. Kan? Sebenarnya macam sekarang ni memang tengah fail lah ni, bulan 8, 9, 10, 11 tak boleh buat aktiviti. Ni baru tengah sibuk buat aktiviti sukan dan sebagainya. Sampai bulan 11. Bulan 12 dah biasa. Akhir tahun je wasam. Bulan 12 naik je tu. Bulan 1, tu siwasa. Sedangkan ni bulan 10 masih lagi sibuk dengan sukan. Masih ada lagi sukan peringkat sekolah lah, sukan tahunan sekolah. Hari kesawanan. So dia jadi rutin. Lepas tu nanti ada hari pokok. Jadi disebabkan cuaca, dia dah pack. Lepas tu jadi kalau kita pandai susun jadual, masa ni juga cikgu-cikgu dipanggil untuk khusus penyelarasan ataupun pembugaran KSR tahun 1. Ni tengah berlaku. KSR tahun 1, masa pelajaran teras. Dia panggil cikgu sains darjah 1. Maksudnya cabaran-cabaran bidang kerja tu banyak. Mungkin dekat tempat maktab IPJ belajar kan, belajar. Tapi bila masuk medan sebenar, kita ada banyak lagi kerja-kerja lain. Jadi kerja cikgu ni memang banyak kerja. Jadi kita kena belajar berjadual. Macam sekarang memang dah ada jadual, kelas sebagainya. So belajarlah susun jadual. Okay, masa dah banyak dah tu. Kita gerak kembali lah kepada Azim, insyaAllah. Okey, kita jawab sudah semua soalan. Dan terima kasihlah Cikgu Saleh. Luang masa macam ni. Kacau masa bersama keluarga lah. Okey, kami berempat ni nak minta maaf sebab kacau masa. Lepas tu saya wakil pada 3 orang ni untuk ucap terima kasih lah. Terima kasih banyak-banyak untuk sudi beri penjelasan dan sudi untuk temu bual pada malam ini kan. Okey, sama. Saya rasa setakat itu saja. Okey.